Yang mana disebutkan dalam hadis ni, apa maksud dia daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pun Nabi sebut dalam hadis ni ada 4 perkara yang mana 4 perkara tersebut special Allah Taala bagi. Maksudnya apa? Ganjaran besar yang Allah Taala akan bagi kepada sesiapa yang merebut daripada tawaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya 'alim iftah qulubana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dihormati Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, Tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan kepada kita, dapat lagi kita hidup lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita merasai nikmat iman, nikmat Islam, dan dapat lagi kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai tanda rasa dalam hati kita kehambaan kepada Allah. Merasai dalam diri kita bahawa kita ni hamba yang sentiasa bergantung dan berharap setiap saat dan setiap masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita setiap masa dan setiap saat yang kita lalui, sentiasa kita berusaha supaya hari demi hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mudah-mudahan apa yang kita lakukan tersebut boleh menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga pada malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Disebut oleh Nabi SAW ialah merupakan taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kamu berjalan, kamu melihat taman syurga, maka kamu duduklah, kata Nabi. Tanya sahabat, apakah itu taman syurga? Itulah halaqatul zikr. Itulah tempat yang mana kumpulan ataupun perhimpunan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita mendengar ayat Allah, kita mendengar hadis Nabi, kita mendengar kata-kata para ulama,
tidak lain dan tak bukan adalah untuk sama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak ingat supaya nak ingat dalam diri kita tujuan kepada kehidupan kita di atas dunia ni. Maka sebab itulah pentingnya dalam kehidupan kita sentiasa diisikan dengan ilmu, sentiasa diisi dengan peringatan, kerana ia adalah merupakan panduan suluhan kepada kehidupan kita agar kita berjalan di dunia ini, kita dapat sampai ke destinasi yang kita nak tuju, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-puan semua ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan satu tajuk yang sangat-sangat penting dan satu tajuk yang sangat memberikan kepada kita satu peringatan supaya kita sama-sama merebut peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni, masa Allah Taala bagi kita hidup singkat sahaja. Tak lama tuan-puan semua. Ada orang mungkin hidupnya sampai 60 tahun. Ada orang hidup mungkin 70 tahun. Ada orang hidup mungkin 80 tahun, tapi jarang sekali. Begitulah hidup kita. Dan juga kita yang muda bila tentu boleh sampai usia sedemikian. Mungkin 30 Tuhan dah tarik. Mungkin 40 Tuhan dah tarik. Begitulah. Nak sebutnya apa dia? Hidup di dunia ni kalau nak dibandingkan dengan akhirat, satu saat pun kita tak boleh. Sebab kehidupan di dunia seumpama 1000 tahun di dunia, itulah satu saat di mana di akhirat. Maka begitulah tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, singkat sahaja masa kita di dunia, namun yang kita nak ialah apa dia? Persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah hadis ni membicarakan kepada kita tentang tawaran yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Namun kata Nabi SAW, tawaran ini tak ramai orang ambil. Tak ramai orang berebut, tak ramai orang nak. Tawaran istimewa ni. Benar tak? Special orang panggil. Namun tak ramai yang merebut kepada tawaran tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni. Apa disebut? Kita baca hadis ini terlebih dahulu. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Hadis muttafaqun alaih. Yang mana disebutkan dalam hadis ni, apa maksud dia daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pun Nabi sebut dalam hadis ni ada 4 perkara yang mana 4 perkara tersebut special Allah Ta'ala bagi. Maksudnya apa dia? Ganjaran besar yang Allah Ta'ala akan bagi kepada sesiapa yang merebut daripada tawaran tersebut. Apakah 4 perkara tersebut? Kita lihat disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada amalan apa? Amalan azan. Pahala azan. Kalaulah manusia tahu fadilat besarnya kelebihan azan, was-saffil awali, dan juga berada di saf yang pertama. Kalaulah manusia tahu kelebihan azan dan kelebihan berada di saf yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa lam yajidu, maka bila mana keadaan sedemikian, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya, illa an yastahimu alaih, melainkan mestilah diadakan undian ataupun juga disebut dengan giliran. Ini kata Nabi SAW, makna kalaulah manusia tahu betapa besarnya ganjaran orang yang melaungkan azan, yang kita sebut dengan Bilal, nama disebut dengan Bilal, orang yang melaungkan azan, besar fadilat dia, kata Nabi, kalaulah sedemikian manusia tahu. Ini yang pertama. Kalaulah manusia tahu, tentu berebut nak melaungkan azan, berebut nak melaungkan kalimah azan tersebut.
Namun tak ramai yang nak. Kenapa tak ramai nak? Sebab orang tak nampak besar. Orang nampak biasa sahaja. Orang nampak itu adalah perkara yang tak nak. Pada pandangannya tak besar. Maka sebab itu tak berebut. Sedangkan kedudukan orang yang melaungkan azan Bilal ini adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada apa yang didengarkan oleh manusia daripada kalimah azan tersebut, dan orang mendirikan solat kerana ingat dengan laungan azan tersebut, maka setiap orang yang mana dia solat tersebut, orang yang melaungkan azan akan dapat pahala juga. Inilah betapa besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang melaungkan azan. Sebab itu tinggi kedudukan seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Dalam kalangan ramainya sahabat, Nabi pilih Bilal. Tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga sampai sekarang digunakan nama Bilal, orang yang melaungkan azan, kerana melihat kedudukan tersebut. Besarnya kedudukan orang melaungkan azan. Disebut dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala jadikan di akhirat nanti, orang yang mana disebut dengan Bilal yang melaungkan azan ini, Allah menjadikan ketika mana dibangkitkan di akhirat, tengkuknya panjang. Nak, tengkuknya panjang. Nak, tak cantik lah Ustaz, tengkuk panjang pula. Nak, tapi apa maksud dia? Maksud kata para ulama, Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa besarnya ganjaran orang yang melaungkan azan. Begitulah keadaannya, Allah menjadikan panjang lehernya. Kerana di hari kiamat nanti Allah nak menunjukkan besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang sedemikian. Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, kita nak, kalau ada peluang ikutlah mana-mana sekalipun, launkanlah azan. Duduk kat rumah, launkanlah azan. Kalau kita tak sempat sekalipun datang rumah Allah Ta'ala, launkan azan. Benar tak? Ataupun kita ada surau mana-mana yang kita jaga, launkan azan. Begitulah, ajarlah anak kita pun begitulah. Jangan nampak lekeh, kerana orang yang melaunkan azan ini adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua dia sebut apa lagi? Iaitulah wasafil awal. Dan juga orang yang mana berada di saf yang pertama dalam sembahyang berjemaah. Mana Nabi sebut, kalaulah manusia tahu kelebihan orang yang mana berada di saf yang pertama, maka orang tersebut dia tak akan dapat peluang nak berada di saf pertama. Melainkan mestilah dibuat undian. Kena mengundi pula. Benar tak? Siapa nak duduk depan sekali? Siapa nak berada di saf pertama? Siapa nak berada di saf kedua sampai ke belakang? Kena buat mengundi. Sebab kalau tak mengundi, habis bergaduh. Tak? Habis berebut. Benar tak? Kena pilih pula, giliran pula. Okey, tak? Waktu subuh, orang ni duduk depan sekali. Waktu zuhur, orang ni pula. Waktu asar begini. Begitulah. Sebab apa? Sebab berebut. Berebut nak berada di sah yang pertama. Kenapa berebut? Sebab nampak besarnya ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ni Nabi sebut, kalaulah manusia merasai dan menampakkan betapa besarnya ganjaran Allah. Namun semua ini bergantung kepada bagaimana keimanan dalam diri seseorang. Sebab itu sahabat berebut duduk ada saf yang pertama. Seorang sahabat Nabi SAW, Masya Allah, antaranya disebut orang yang sentiasa akan berada di saf pertama, nama dia ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah Sayyidina Thawban. Thawban radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Sayyidina Thawban ni sangat memberikan kepada kita sangat pengajaran. Dia ni, Sayyidina Thawban ni, bila mana setiap kali solat, dia akan duduk di belakang Nabi. Dan dia akan duduk di bahagian sebelah kanan hujung sekali. Benar tak? Sebelah kanan hujung sekali. Kenapa dia tak ambil sebelah kanan sebelah imam, sedangkan itu fadilat besar? Sebab dia fikir kalau dia duduk hujung sekali, dia tak mengganggu orang lain. Benar, sebab hujung sekali. Kalau duduk depan ni, benar tak? Dia kanan, kiri, depan, belakang ada orang. Tapi Sayyidina Thawban ni dia pilih hujung sekali. Benar. Mana kalau masjid ni hujung sekali sajalah, dekat tepi dinding. Tempat situ bagi dia, dia tidak ada, tidak mengganggu orang sangat. Dan orang nak lalu pun tak ada masalah sebab sebelah kanan dia tak ada orang dah. Jadi Sayyidina Thawban ni antara orang sahabat Nabi yang sentiasa dia akan duduk begitulah di saf yang pertama di bahagian sebelah kanan hujung sekali. Dan begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengaji bab fiqh pun dalam afdaliyat kedudukan tersebut pun maknanya orang yang paling afdal lah orang yang berada di belakang imam dan seterusnya sebelah kanan sampailah ke hujung. Benar tak? Walaupun yang jauh daripada sebelah kanan sekalipun, dia jauh berbanding dengan orang berada di sebelah kiri.
Maka besar pahala mana? Besar pahala orang berada sebelah kanan. Benar? Contoh orang berada sebelah kiri imam, dia dekat dengan imam. Namun orang yang berada sebelah kanan walaupun dia jauh daripada imam, besar fadilat orang berada sebelah kanan lagi. Benar tak? Fadilatnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, begitulah. Tak? Maknanya apa dia? Sentiasa mengebuk kepada saf yang pertama. Maka Nabi sebut, semalam yajidu illa an yastahimu alaih. Nescaya kamu tak akan dapat membuat giliran, nak membuat pilihan, melainkan pada ketika tersebut kamu kena buat undian. Nak kena mengundi pada ketika tersebut, dan nescaya kamu akan buat sedemikian. Nak buat sedemikian. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah disebutkan pada yang pertama sekali. Dan kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu alaih. Dan kalaulah manusia tahu betapa besarnya ganjaran orang yang bersegera datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sembahyang berjamaah. Mana kalaulah manusia tahu yang datang awal itu pahalanya besar di sisi Allah, tentulah mereka akan berebut nak datang awal. Tentu berebut. Benar tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun kita kadang-kadang tak ambil berat. Ada setengah orang, dia dah siap awal lagi. Sebelum azan dah siap dah duduk dalam masjid. Ada orang bila dengar azan baru dia tengah bersiap, baru nak pergi bersiap. Ada orang iqamah pun baru nak bersiap. Ada juga. Benar tak? Jadi kita tengoklah keadaan kita ni macam mana. Kalau boleh kita usaha berada pada kedudukan yang pertama ataupun kedua. Paling kuat. Usaha kedudukan pertama kerana besar ganjaran Allah Ta'ala sediakan kepada orang sedemikian. Sebagaimana saya sebut tadi, Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dia takkan boleh berada saf pertama kalaulah dia tak datang awal. Kerana sahabat ni berebut nak datang. Nak berada di saf yang pertama. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi namanya Sauban tadi, disebutkan bahasanya, dikisahkan bahasa Sayyidina Sauban ni, dia ni orang yang mana satu ketika Nabi pergi tegur Sayyidina Sauban. Tegur Sayyidina Sauban, kamu ni wahai Sauban, kamu tak makan ke? Aku tengok kamu ni kuruh sangat. Kamu tak makan ke Sauban? Kata Sauban apa dia? Kalau nak kira kat rumah aku ni banyak. Rumah aku ni ada je makanan, namun aku tak boleh nak makan. Kata Sayyidina Sauban, aku tak boleh nak makan. Sebab apa aku tak boleh nak makan? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dalam fikiran aku ni aku duk fikir selalu. Fikir apa dia? Orang selalu duk mikir banyak ni susah juga. Benar tak? Duk bimbang selalu. Jadi dia ni asyik duk bimbang. Duk bimbang apa dia? Dia kata kepada Nabi SAW, aku duk bimbang bagaimanakah keadaan aku ni. Kalau di dunia ni aku boleh lihat kamu ya Rasulullah. Tapi kalaulah Allah Ta'ala tarik sama ada aku terlebih dahulu ataupun kamu terlebih dahulu. Aku ke ataupun kamu terlebih dahulu pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah keadaan aku di akhirat nanti? Yang ni aku bimbang. Bagaimanakah keadaan aku di akhirat nanti? Adakah Allah akan menempatkan aku bersama dengan kamu ya Rasulullah? Kerana kalaulah Allah Ta'ala tidak mentakdirkan aku duduk bersama kamu di akhirat nanti, selama-lama aku tak dapat jumpa kamu. Ni tengok. Dia fikir bimbang sangat. Tengok kasihnya kepada Nabi SAW. Jadi bila mana sedemikian tuan-puan semua, maka Nabi menyatakan orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, Allah akan tempat dia sekian kepada para Nabi, para syuhada. Dia rasa lega. Nak sebutnya apa dia? Bila mana sahaja dia meninggal, Nabi pergi ke rumah dia. Disebutkan bahawa daripada rumah dia dengan tempat masjid Nabi SAW, perjalanan daripada rumah ke masjid Nabi adalah selama 3 jam. 3 jam perjalanan dia. Namun bagaimana setiap waktunya dia sentiasa boleh duduk di belakang Nabi, berada di saf yang pertama. Sehingga kan ketika mana di saat akhir dalam hidup dia, disebutkan oleh isteri dia bahawasanya ada 3 perkataan yang disebut oleh Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana isteri dia sebut aku tak faham. Antara 3 tersebut disebut oleh Sauban radhiyallahu ta'ala anhu ialah apa dia? Dia kata, kenapakah tak jauh lagi? Kenapa tak jauh lagi? Maka Nabi faham dengan maksud dia apa dia. Kenapa rumah dia tak jauh lagi? 3 jam tu jauh dah. Dia kata kenapa tak jauh lagi? Sebab perjalanan tersebut merupakan setiap langkah itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang dalam hadis yang Nabi disebut yang lain juga, orang yang datang masjid, orang yang datang solat untuk berjemaah, maka kalaulah dalam keadaan dia datang tersebut berwuduk, setiap langkah itu Allah Taala mengampunkan dosa dia.
Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia setiap langkah tersebut dan Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan dia. Syaratnya apa dia? Mesti dalam keadaan berwudu. Dalam hadis Nabi. Nah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana nak sebutnya apa dia? Bagaimana besarnya ganjaran orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih lagi pula kalaulah dia datang tersebut lebih awal, itulah bersegera untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita lihat tadi sahabat Nabi dimuliakan oleh Allah Taala sedemikian. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian. Maka itulah yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, kalaulah manusia tahu besarnya ganjaran bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sembahyang berjemaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Mana nak jadi orang pertama sekali datang. Inilah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan disebut yang ketiga, yang keempat disebut oleh Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Disebut oleh Nabi SAW di akhir dalam hadis ini, Nabi kata, kalaulah seandainya lah manusia tahu betapa besarnya pahala sembahyang Isyak dan subuh, Nabi sebut. Kalaulah manusia tahu besarnya fadilat sembahyang subuh dan Isyak, la atauhuma walau habwa, nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Inilah disebutkan oleh Nabi SAW, makna sampai sebegitu sekali. Kalaulah Allah Ta'ala bukakan kepada manusia betapa besarnya ganjaran sedemikian, maka begitulah, tentulah manusia akan bersegera datang, tentulah manusia akan datang juga untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala untuk salat berjemaah, lebih-lebih lagi pada sembahyang Isyak dan subuh, kerana Allah memberikan ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana kita sebut tadi, Sauban, kenapa dia boleh sebut sedemikian? Kerana Allah Ta'ala membukakan kepada dia tersebut hijab. Di saat mana akhir hidup dia tersebut, Allah Ta'ala akan bagi pada manusia, dia akan nampak. Jika mana nyawa berada di halqum, dia akan nampak yang mana besarnya ganjaran sekilas. Allah bagi buka sedemikian, bagaimana besarnya fadilat bersedekah, besarnya fadilat bila mana apa yang dilakukan dalam dunia, maka Allah akan buka. Maka begitulah Sauban tadi, mana dilihat di saat akhir hidup dia, besarnya ganjaran orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh, semakin banyak lagi pahala yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita ni semua berbeza. Ada orang duduk dekat, ada orang duduk jauh, ada orang datang dengan kenderaan yang mungkin baik, ada orang kenderaan mungkin tidak ada orang yang mana sekejap-sekejap motor mampu, sekejap-sekejap berhenti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua daripada mujahadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita buat ibadah, khususnya kita sebut dalam bab kita nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, semua berbeza. Kedudukan pangkat gandaan tersebut berbeza mengikut bagaimana tahap ataupun mujahadah yang kita lakukan. Maka begitulah tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi gandaan tersebut mengikut sebagaimana keadaan mujahadah kita. Semakin hebat halangan kita, ada kadang-kadang kita lihat dia berjalan je, nak datang masjid Allah, jauh rumah dia 4-5 kilo contoh, ada boleh datang. 4-5 kilo boleh datang. Kita 400-500 meter kadang-kadang tak datang juga. Tu pun naik motor tak sempat nak panas enjin lagi. Dah sampai tu. Dah sampai tu. Start enjin tu maksudnya tak sempat nak masuk gear 2 dah sampai. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun ada orang yang dalam keadaan yang mana dia datang tersebut susah. Nak turun pun nak pergi tempat sekian, nak datang masjid sekian, macam-macam halangan. Setiap halangan yang kita tempuhi untuk kita buat amal tersebut, semuanya Allah akan gandakan. Kerana mujahadah kita tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sifatnya adil. Allah akan bagi mengikut bagaimana tahap yang kita lakukan tersebut. Begitulah tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang dia nak pergi sesuatu buat perkara, nak pergi majlis ilmu contoh satu tempat. Ada orang mungkin tempatnya dekat, ada orang tu jauh dia pergi. Halangan dia nak pergi tersebut, semuanya akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan dapat lebih kerana mujahadah dia untuk dia sampaikan kepada amal tersebut. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Maka disebutkan di sini kata Nabi SAW, kalaulah manusia tahu betapa besarnya pahala sembahyang Isyak dan subuh, tentulah mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Merangkak kita tak ada tengoklah sampai sedemikian. Ada pakai kursi roda tu ada lah juga. Namun tengok dia mujahadah datang juga. Itulah Allah akan bagi lebih gandaan dia.
Tak, tapi nak sebut kata Nabi, kalaulah sedemikian, orang mengangkut pun dia akan datang juga. Dalam keadaan mengangkut pun dia akan datang juga. Sebab apa? Sebab berebut. Macam orang ni kalau sebut kata ada satu tempat, dia buat promosi. Nah, promosi tak apalah. Bila bunyi kata buat promosi ni, kalau tak pergi ni tentu rugi dah. Tak? Tentu rugi dah. Sebut dah, minyaknya harga sekian. Nak 50%. Ada potong. Ayamnya RM5 je contoh. Tak? RM5 seekor. Siapa tak pergi agak-agak? Tak? Tentu berebut. Tak sempat buka kedai, dah datang awal lagi. Tak? Pukul 9 buka, 7.30 dah beratur dah. Sebab apa? Sebab nampak kalaulah tak rebut peluang tersebut, tentu habis, rugilah kita. Tak? Kalau 100 orang sahaja dapat, mesti kita nak biar kita termasuk 100 tadi. Kalau nombor 101, Allah rugi. Tak termasuk orang yang mendapat. Tak, istimewa tadi tu. Tak, special tadi tu. Maka begitulah juga tuan-puan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala. Kalaulah sedemikian kita boleh berebut dalam soal yang kita nampak pada perkara benda tadi, maka dalam soal pahala tadi pun kita kena nampak tidak lain dan tak bukan ialah mesti nampak dengan keimanan tadi. Nah, kalau imannya lemah, dia tak akan rasa biasa, dia tak akan rasa besar. Dia kata, dia rasa pun kalau dengar hadis sekian pun dia tak rasa apa. Namun orang yang imannya kuat, dia tentu dia akan melihat inilah tawaran yang sangat hebat yang Allah sediakan kepada hamba-Nya, yang kita kena rebut, yang kita kena ambil, supaya inilah yang kita boleh buat bekal di akhirat, yang mana dia adalah perkara yang besar yang Allah akan ganjarkan kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, maka di akhir yang disebut tadi apa dia? Kalaulah manusia tahu sembahyang subuh dan isyak. Kenapa disebut subuh dan isyak? Sebab dalam afdaliyat kita sebut, dalam 5 waktu yang kita sembahyang, yang paling afdal, yang paling besar ganjaran Allah bagikan subuh dengan isyak. Tak? Mana ikut tertibnya, subuh yang paling besar sekali, yang keduanya adalah isyak, yang ketiganya adalah asar, yang keempatnya zuhur, yang kelimanya maghrib. Ini disebut oleh Nabi, oleh para ulama, mengikut. Kenapa mengikut sedemikian? Mengikut bagaimana dalil ataupun apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Kenapa disebut subuh isyak besar? Sebab dalam hadis Nabi sebut, kalaulah man syahida al-isya fi jama'ati kana lahu qiyami nisfil laili wa man shalla al-isya wal fajri fi jama'ati kana lahu ka qiyamil lail. Nabi sebut dalam hadis daripada Uthman ibn Affan, Nabi kata pada barang siapa yang melakukan sembahyang isyak secara berjamaah, adalah dia itu mendirikan separuh malam. Mana seolah-olahnya sedemikian. Dia hidupkan separuh malam tersebut. Dia sembahyang isyak sekejap lagi, maka seolah-olah dia menghidupkan separuh malam pada malam tersebut. Dan Nabi sebut, man shallal isya wal fajri, dan orang yang sembahyang isyak dan subuh fi jama'ati, dalam keadaan berjamaah, kana lahu ka qiyamil lailah, adalah dia mendirikan sepenuh malam tersebut. Jadi sebab itulah Nabi sebut betapa besarnya ganjaran subuh dan isyak tadi. Sebab tu orang yang sembahyang subuh dan isyak berjemaah, dia telah menghidupkan, kata Nabi SAW, pada malam tersebut. Maka inilah yang menunjukkan, kata Nabi SAW, besarnya ganjaran. Sebab itu ulama sebut, inilah di antara hujah ataupun dalil yang menyatakan bahawa subuh dan isyak dia adalah merupakan sembahyang berjemaah yang lebih afdal daripada yang lain. Kerana kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut, betapa besarnya ganjaran subuh ini, dia lebih baik daripada isi dan juga dunia dan segala isinya. Inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Dan juga sembahyang isyak dan subuh ni juga adalah merupakan 2 waktu yang mana zaman Nabi SAW, yang mana kalaulah nak lihat golongan yang munafik, orang yang munafik, maka Nabi sebut, inna asqala salata 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sesungguhnya yang berat solat bagi orang munafik ni sembahyang isyak dan subuh. Mana kalau zaman Nabi tersebut, nak tahu orang tersebut orang munafik ke tidak, maka antara tandanya adalah kalau dia tak sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Inilah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berat dia dalam nak melakukan ibadah, dan pada waktu tersebut disebutkan dengan perkara yang lain. Di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini? 4 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan, menepati saf yang pertama, bersegera datang ke masjid, dan juga mengerjakan sembahyang isyak dan subuh
adalah merupakan amalan yang besar yang Allah akan sediakan, yang Allah akan bagi kepada orang, kepada hamba-Nya di hari kiamat nanti. Pahala ni benda tak nampak tak. Tapi bagaimana disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman pada Allah, dia akan percaya benda yang gaib. Maka antara perkara yang gaib apa dia? Pahala tadi. Pahala itulah perkara yang kita tak nampak, namun bila mana Nabi sebut sedemikian, Nabi kata besarnya ganjaran sedemikian, maka kita kena rasa betapa besar dan ruginya kalau kita tidak mengebuk daripada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Maka disebut kalaulah orang ramai mengetahui nilai ganjaran terhadap amalan-amalan ni yang kita sebut tadi, dan diperlihatkan kepada mereka sebagaimana gaji yang diterima pada setiap hujung bulan, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Mana begitu perumpamaan disebutkan kepada kita, kalaulah manusia nampak besarnya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, seumpamanya seseorang tersebut dia bekerja, dia nampak hasil yang dia akan dapat di akhir bulan tersebut, maka tentu dia tak akan berlengah-lengah dan tidak akan ambil sambil lewa dalam kerja dia, kerana dia tahu ganjaran yang akan diberikan oleh majikan dia tersebut. Besar tak? Besarnya yang diberikan oleh majikan tersebut, maka tentu dia tak akan main-main. Maka begitulah juga kalau seseorang dia nampak habuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia melakukan amal tersebut, tentulah dia tidak akan meninggalkan amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW tu. Ini disebut. Bahkan mereka terpaksa, disebut, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Bahkan mereka terpaksa membuat giliran untuk membuat agihan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan peluang itu. Dia begitulah. Benar tak? Mana akan berebut. Sebagaimana sahabat Nabi, kalau kita lihat Abdullah ibn Maktum, seorang yang buta di antara sahabat Nabi, sentiasa melazimi dengan solat berjemaah, begitulah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan sedemikian rumahnya agak jauh juga, tapi sentiasa hadir untuk solat berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Minta kepada Nabi, wahai Nabi, boleh ke tidak dalam keadaan dia sedemikian, dia tak hadir untuk solat berjemaah dalam keadaan dia tersebut. Maka pada mula Nabi kata tak apa, tapi lepas tu Nabi tanya, adakah di rumah kamu tersebut kamu dengar azan? Maka Nabi maka kata Abdullah ibn Maktum, dia kata apa dia, aku dengar. Maka Nabi kata, kalaulah sedemikian kamu kena datang juga. Maksudnya apa dia? Kerana pada ketika tempat kamu duduk tersebut kamu mendengar azan, maka tempat sembahyang kamu adalah tempat yang kamu mendengar azan tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kata para ulama dalam bab ni ada khilaf. Ulama ada sebut mana orang yang rumah dia mendengar azan, kalaulah dia tidak hadir untuk salat berjemaah, maka dia tidak mendapat nilai kepada berjemaah tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah penting dalam diri kita usahakanlah untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada keuzuran dalam diri kita, maka usahalah untuk kita hadir melaksanakan ibadah salat berjemaah, kerana besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya sahabat Nabi sehingga akan menginfakkan kebunnya, menginfakkan kebun di atas jalan fi sabilillah. Kenapa menginfakkan kebun? Kerana tertinggal sekali sembahyang berjemaah. Kenapa? Sebab dia pergi ke kebun, bila balik tengok selesai dah. Maka apa dibuat oleh sahabat sedemikian? Disedekahkan, diinfakkan kebun dia tersebut di atas jalan fi sabilillah. Ada juga dalam kalangan sahabat Nabi, bila mana dia satu pagi dia pergi buat urusan dalam perniagaan dia tersebut, ada daripada luar datang ke tempat di Madinah, maka dia duduk sibuk dengan urus niaga dia tersebut. Kebetulan bila dia pergi tempat nak bersama dengan Nabi dalam salat berjemaah, dia tak sempat dapat takbir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat dekat-dekat Nabi nak rakaat dah. Jadi kalau kita kira tak apalah, dapat juga berjemaah, tapi sahabatnya bagaimana dia rasa rugi dalam hidup dia sedemikian kerana kelebihan takbir bersama imam itu besar ganjarannya. Maka dia pun pergi jumpa dengan Nabi, wahai Nabi, kalaulah aku jadikan harta yang aku ada di atas setiap unta tersebut, yang aku ada 400 unta ni, harta tersebut aku sedekahkan di atas jalan fi sabilillah, boleh ke menyamai dengan pahala takbiratul ihram bersama dengan kamu, takbiratul ihram dalam solat berjemaah?
yang aku tertinggal pada tadi. Dapat ke tidak? Maka Nabi kata tak dapat. Pahala sembahyang tadi dengan takbiratul ihram bersama dalam berjemaah, dia lebih besar daripada kamu infakkan, sedekahkan harta kamu 400. Daripada apa yang ada pada harta kamu di atas 400 unta tersebut, tak apa-apa. Kalau kita nak kira besar pahala, nak bagi sedekah dalam keadaan angka yang besar. Namun Nabi sebut kalau nak dibandingkan dapat takbir bersama imam, besar lagi pahala. Maka tanya lagi sahabat, kalaulah aku ada, aku merdehekakan sahaya, 40 sahaya aku merdehekakan, daripada setiap unta tersebut adanya sahaya aku merdehekakan, adakah memadai dan untuk aku mendapat pahala takbir bersama, takbiratul ihram bersama imam? Nabi kata tak dapat. Maka Nabi sebut, kata kepada sahabat tadi, kalaulah kamu ada segala-gala isi dunia ni, dunia dan seisinya itu hak milik kamu, kamu sedekahkan di atas jalan fi sabilillah, nescaya juga belum dapat nak menyamai pahala takbir bersama imam. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabat sedemikian. Kenapa dia rasa besar sedemikian? Sebab keimanan tersebut. Dia rasa besar kerana dia melihat betapa besarnya ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itulah solat berjemaah dan juga mendapat takbir bersama dengan imam tadi. Ini disebut. Namun dia kata, namun kenyataan, dalam huraian lagi disebut, namun kenyataannya bukan demikian. Banyak orang yang menolak dalam melaksanakan amalan-amalan. Ramai tolak. Ramai tolak. Tak nak. Kalau orang suruh azan pun tak nak, begitulah. Tempat yang dah memang ada muazzin tak boleh katalah. Itu memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah tugas dia. Namun kalaulah tempat-tempat yang tidak ada, maka ambillah peluang sedemikian kerana amalan tersebut sangat besar di sisi Allah. Begitu juga berada di saf hadapan, jangan sekali-kali menolak. Kerana dalam soal perkara inilah kita kena bergebuk. Sebab itu dia sebut, terkadang kalau ternampak saf pertama ataupun saf di hadapan itu kosong, yang seorang mempersilakan orang lain untuk memasukinya. Ini kadang-kadang kita. Tak? Oh, yang nampak kosong depan, kita pun bagilah orang lain. Tak? Bukan kita pergi bergebuk, tidak. Bukan kita pergi nak dapat pada di hadapan, tidak. Tapi kita bagi pada orang lain. Padahal dalam bab perkara ini kita disuruh untuk bergebuk. Rebuklah berada di saf hadapan. Bahkan orang yang memberikan laluan kepada orang lain untuk mendapatkan tempat tersebut, hukumnya adalah makruh. Tapi janganlah pula sampai berebut. Berebut termasuk sampai bertolak. Ni bergaduh pula nak sembahyang. Tidaklah. Maksudnya kita sebut, kita terus pergi. Tak perlulah sampai kita nak bagi ruang pada orang lain. Dan kita nampak orang lain tak bergerak, kita teruslah pergi. Maksudnya itulah perkara yang mana kita sebut dalam bab amalan ini. Ini adalah merupakan perkara yang kita kena dapatkan. Dan juga disebut yang seorang mempersilakan orang lain untuk memasukinya, dan yang lain pun begitu pula. Padahal dalam masalah seperti ini, makruh mendahulukan orang lain. Peluang itu mesti kita rebut dan jangan diabaikan. Mana dalam soal perkara ni kita kena berebut. Kadang-kadang dalam soal perkara ini kita tak berebut, dalam soal perkara lain kita berebut. Apa dia antara disebut dalam bab makannya berebut gitu. Makan ramai-ramai kita dulu lagi. Patutnya kita lah bagi orang lain dulu. Kita ajak orang. Kita raikan orang lain tersebut ni. Kadang-kadang meja besar kita duduk tengah hawa lagi. Mudah nak ambil. Kanan, kiri, depan, belakang boleh ambil belakang. Jadi orang di ujung tu kita rai dia patutnya. Dalam bab makan kita tak nak, kita berebut. Tapi dalam bab ibadah solat, dalam bab nak berjemaah kita tak berebut. Maka itulah orang panggil terbalik. Sepatutnya dalam bab ibadah solat berjemaah kita berebut, namun dalam bab makan kita mendahulukan orang lain. Ini perkara yang disuruh kepada kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disebut amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis inilah merupakan perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang, yang merupakan tiang kepada agama kita. Maka ini adalah merupakan perkara yang menjadi kesempurnaan kepada sembahyang seseorang, dan juga berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslim. Jadi sembahyang berjemaah ini merupakan syiar, tanda kepada kekuatan umat Islam sebenarnya. Semakin hebat, semakin ramai dan semakin orang mengambil berat dalam salat berjemaah, sebenarnya itulah menandakan kekuatan, kehebatan dalam diri umat Islam. Sebab itu musuh Islam sangat takut kalaulah di waktu subuh ramainya orang Islam boleh hadir sebagaimana sembahyang Jumaat. Ada tempat yang sedemikian ada, namun jarang sekali kita lihat. Sembahyangnya Masya Allah tabarakallah sampai ke belakang, seumpama sembahyang Jumaat. Begitulah.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Kalaulah sedemikian, maka musuh akan takut kalau melihat umat Islam boleh mengambil berat dalam soal berjemaah. Sebab itu dia merupakan syiar kepada kaum muslimin. Maka oleh itu amal-amal ini sangat perlu untuk diperkemaskan dan disempurnakan. Kita dengar azan sekejap. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita ambil. Maka disebutkan dalam huraian lagi disebut, kalaulah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang ketinggalan dari menghadiri sembahyang berjemaah selain daripada orang-orang munafik ataupun orang-orang Islam yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Inilah zaman Nabi SAW, mana semuanya hadir salat berjemaah, melainkan dua golongan sahaja, iaitulah munafik dan juga orang yang uzur. Nah, itu sahaja yang disebutkan oleh Nabi. Nah, yang disebutkan. Bahkan ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang terpaksa dipimpin oleh dua orang anaknya untuk dapat hadir sembahyang berjemaah. Mana sampai sedemikian sekali, mana ada kalangan sahabat yang sudah uzur, namun juga usaha untuk hadir sembahyang berjemaah dengan dipimpin oleh dua orang anak dia. Namun disebut pada hari ini, banyaknya masjid yang kosong, banyaknya yang disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masjid yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang tua ataupun juga yang sudah penceng, dan banyak pula masjid yang tidak sampai satu saf yang hadir sembahyang berjemaah dalamnya. Inilah keadaan yang kita kena bimbang. Kalaulah sedemikian, maka ialah perkara yang kita kena fikirkan bagaimanakah untuk sama-sama kita lebih lagi mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak lain dan tak bukanlah kita nak supaya kekuatan kesatuan kepada umat Islam tadi. Kerana dengan kita mengambil berat dalam soal sembahyang, maka sebenarnya itulah yang merupakan keutuhan dan kekuatan kepada umat Islam. Dan begitulah kita melihat bagaimana tertegaknya syiar Islam pada ketika dahulu adalah kerana kekuatan yang ada kepada generasi tersebut. Maka sama-samalah kita gunakan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita lagi, dapat kita duduk di dunia ini, dapat sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rebutlah dengan peluang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ialah merupakan tawaran yang sangat istimewa yang kita kena sama-sama rebut. Walaupun tak ramai yang berebut, tapi biarlah kita dalam kalangan orang yang tak ramai tersebut. Walaupun kurang sahaja orang yang mana mengambil tawaran tersebut, biarlah kita dalam kalangan orang yang berebut dalam mendapatkan tawaran yang istimewa tadi. Maka empat perkara tadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, kerana kita boleh berada di saf di hadapan, kita boleh hadir awal, kita boleh melakukan sembahyang berjemaah isyak dan subuh, dan selain daripada sembahyang isyak subuh, mana 5 waktu tersebut tidak lain dan tak bukan kerana Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita nak melakukan tidak ada daya kita nak meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan taat, melainkan Allah semuanya adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan mudah-mudahan Allah sentiasa memimpin jalan kita, memandu dengan hidayah, supaya kita sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja, mudah-mudahan ada manfaat dan kita sama-sama beramal dengan apa yang kita dengar. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladheena amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.